Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, saya Hakimi. Alright, hari ini saya nak ceritakan kawan pertama saya di Jepun, iaitu seorang orang Jepun lah. Okay. So masa yang saya ceritakan sebelum ni, masa orientasi lah, saya berjumpa dengan sahabat saya. Okay, nama dia Takuya Wada. Okay, kalau di Jepun terbaliklah, dia nama family dulu, Wada Takuya. Okay, cuma kalau di luar tu kita akan sebut nama dia dululah, kemudian baru nama family dia. Okay, so saya panggil dia masa tu Wada. Okay, kenapa saya berkawan dengan dia? Sebab dia je yang tegur kita orang. Lagi satu sebab nama dia start dengan W, so dah ke bawah. So lepas nama W ni, so nama kita orang lah. Sebab nama Jepun lain, so nama orang Malaysia, nama full yang panjang-panjang tu. Okay, sebab kebiasaannya nama Jepun ada dua je, nama family dengan nama dia lah. Okay, so Wadan ni duduk bawah, dia selalu nama dia di bawah, jadi kita orang nak beratur ke apa semua memang dekat dengan dia. So kita tegur dia, dia pun friendly. Okay, jadi bila friendly, masih lagi bercakap tu memang satu perkara yang susah jugalah, sebab apa yang kami belajar sebelum ni lebih kepada belajar benda dalam buku. So bila bercakap ni dia sesuatu yang lain. Okay, kita perlukan conversation yang dalam bahasa, mungkin orang kata bahasa pasar lah. Okay. So Wada ni dia cubalah untuk tolong kita orang ni kan, sebab masa tu untuk orientasi ni dia akan pergi ke satu, dia panggil apa, skijo dia panggil satu pusat peranginan lah untuk bermain ski. Okay, so kami segorombolan naik bas ni, sebab nama dia pun W, so start dengan nama kita orang yang lepas-lepas tu. So dalam bas pun duduk row lebih kurang sama. Okay, sebab tu macam mana tercetusnya, macam apa, detik perkenalan lah dengan Wada Takuya ni. Okay, so Wada ni dia memang orang yang sangat kelakar. Dia macam jenis bodoh-bodoh alang sikit macam tu kan. Dia bukan bodoh-bodoh alang, dia mungkin perangai dia tu macam main-main sikit lah. Okay, so bila sampai di pusat peranginan ni, satu perkara yang mengejutkan saya bila jumpa budaya Jepun untuk maksudnya mandi. Masa mandi, biasalah dekat resort ni mandi, dia akan pergi onsen. Onsen ni kolam air panas. Okay, so culture shocknya di situ sebab kita kena tanggalkan semua pakaian. So bila Wada ni ajak kita orang mandi, pergi, dia dengan selambanya cabut semua baju kan, sampai tak tinggal apa-apa. So kita orang macam terkejut lah. Uish, biar apa tu nak mandi macam ni kan. Jadi terpaksalah membatalkan hasrat tu, balik ke bilik dulu. Kita cakap apa masa tu, bermuhasabah dulu lah diri kan. Perlukah aku mandi macam tu kan? Sebab dia macam satu, macam apa, pemandangan yang sampai sekarang saya tak boleh lupa lah benda tu. Okay? So sebab kita tak biasa dengan culture dia untuk mandi beramai-ramai tanpa surat benang ni. Okay? Cuma ada sekeping tuala sebesar tuala good morning tu untuk cover lah bahagian yang patut. Dia lelaki pun sama, perempuan pun sama. Cuma tempat mandi dia of course lah asing-asing kan. Jadi kita tunggu dulu semua orang yang ada line untuk mandi, baru kita ni masuk mandi. Okay? Sebab bagi Jepun, untuk masuk dekat dalam kolam yang panas, one of the rule is kita tak boleh pakai baju untuk jaga dia punya kebersihan. Sebab dia takut kalau kita pakai baju, kita bring something dekat air kolam yang panas tu and then tinggalkan penyakit kat situ. Okay, itu sebabnya kenapa kita tak boleh nak pakai baju dekat dalam tu. Okay? So tuala pun dia orang yang provide kan lah. Okay. So itu pengalaman, saya rasa pengalaman pertama saya lah. Maksudnya macam apa, belajar budaya Jepun yang tak boleh masuk di akal. Sebab benda tu kita tak pernah sepanjang 18 tahun saya hidup, itulah first time okay, nak mandi. Mungkin masa kecil-kecil tu lain lah. Okay, tapi masa dah besar, dah tua, juga dah berfikiran waras ni, nak masuk mandi bersama-sama kan. So benda tu memang sangat pelik lah. Tapi bagi Jepun benda tu biasa. Okay? So bagi mereka yang nak pergi ke sana, so mungkin kita boleh belajar beberapa perkara lah. Maksudnya apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, macam mana budaya dia. Okay? Bila budaya orang cakap apa yang berlainan ni, orang cakap apa, kita tak perlu terkejut, kita cuba untuk adapt.
Okay. Sebab bagi saya budaya kalau kita boleh adapt, kita boleh mingle dengan orang-orang diorang. So dia punya feeling dia tu maksudnya senang untuk diorang ni accept kita sebab kita tak put satu gap antara kita dengan dia. Okay. Jadi Wadah ni lah yang berbalik kepada cerita tadi. Wadah ni lah yang tolong banyak lah untuk guide kita nak pergi makan, nak bawa ke sana, nak bawa sini. Sebab kita nak membaca pun susah. So kita hanya boleh tahulah benda ni dalam makanan ni ada pork ke tak ada, dalam ni ada sake ke tak ada sake, ataupun alkohol ke, ada ke tak ada. Jadi Wadah ni sangat-sangat membantulah. Jadi perkenalan dengan Wadah ni memang bermula daripada tahun 1 sampailah sekarang. Okay. So sebab bila dah mula kelas pun memang Wadah ni lah orang yang tolong kami, dengan Wadah dan juga seorang lagi lah, nama seorang lagi tu adalah Watanabe, W juga. So sebab tu kenapa orang yang starting pangkal dia W tu kami rapat lah. Sebab nama dia dah hujung. So lepas nama yang paling hujung tu nama kita orang lah. Okay. So nak pergi mana dia akan panggil ikut giliran. Sebab tu Wadah dan juga Watanabe ni banyak membantulah masa kita first year pun. Sebab yelah masuk kelas, cikgu ajar kan memang confirm tak faham lah. Memang confirm tak faham. Jadi diorang ni lah yang bantu kami untuk ambil nota. So saya akan pinjam nota dia, sama ada salin sebab pernah cuba salin. Okay? Tapi 1 jam tu mungkin 2-3 perkataan je lah yang kita orang tulis. Sebab cikgu tu dia cakap lain dengan tulisan dia. Ya Allah, tulisan dia pun saya tak tahulah apa benda, macam mana Wadah dengan Watanabe ni boleh faham tulisan cikgu tu. Okay? Kita pinjam note dia. Okay? Kadang-kadang kita copy je note dia. Okay? So tahun pertama ni kalau kita berada di Jepun, seboleh-bolehnya dapatkanlah kawan Jepun terutamanya yang kita boleh bercakap dan juga kita boleh minta tolong. Sebab ada masa nanti kita pula akan tolong diorang lah. So mungkin tahun pertama ni saya banyak minta tolong kepada Wadah. Tapi tahun kedua, ketiga tu Wadah ni pula banyak minta tolong kepada saya. Okay? Saya akan sambung isi cerita pasal si Wadah dan juga Watanabe ni. Okay? So jangan lupa untuk like video-video kami. Okay? Share video-video kami. Okay? Dan juga follow kita punya Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk mereka yang nak sambung belajar ke Jepun, kami boleh bantu. Okay? Hanya layari website kami www.study2japan.com. Okay? So kami akan bantu anda untuk guide anda macam mana cara untuk anda belajar di Jepun. Okay? So sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.